Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang sampaikan hari ini. Dan hari ini boleh dikatakan video yang antara yang terpanjang sebab kali ini Abang letakkan 3 cerita supaya cepatlah cerita yang orang hantar tu dapat Abang sampaikan harapan-harapan orang supaya pengalaman diorang diceritakan menjadi iktibar dan pengajaran, insyaAllah. Okey, jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik kepada kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dan juga diberikan kerahmatan dunia dan di akhirat. Dan moga-moga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka yang telah mendidik dan menjaga kita semua. Kita minta berkat dulu sebelum kita mulakan cerita. Jadi tanpa membuang masa, Abang nak ceritakan 3 cerita, dimulakan dengan cerita yang pertama. Kisah ni berlaku dekat Kota Kinabalu tahun 1997. Pada waktu tu kakak ni berumur 17 tahun. Abang panggil dia sebagai Kak Obi. Abang dapat cerita ni melalui email yang dihantar kepada abang. Dan pada waktu 1997, masa tu Kak Obi masih lagi muda remaja, baru lepas SPM. Jadi disebabkan selepas SPM, cuti SPM pun tak ada nak buat apa, dia pun pergilah berhijrah daripada kampung ke Kota Kinabalu dengan tujuan untuk dapatkan kerja, bolehlah tambahkan ekonomi keluarga. Jadi bila dekat sampai Kota Kinabalu tu, dapatlah dia satu kerja menjadi seorang kerani dekat satu syarikat. Sebenarnya dekat Kota Kinabalu tu, dia tak adalah ramai sangat saudara mara. Kalau ada pun saudara mara jauh. Jadi dengan kata lain, kalau nak numpang-numpang rumah saudara ni bukanlah tak nak. Tapi kalau boleh kita hidup ni, dia kata tak naklah menyusahkan orang. Setiap orang ada masalah sendiri kan, dia kata. Jadi bila dia dapat kerja dekat Kota Kinabalu tu sebagai kerani, benda pertama yang dia risaukan adalah nak cari rumah. Jadi bila hari pertama masuk kerja daripada kampung tu, dia mintalah tolong dengan kawan-kawan dia dan juga bos dia. Nak carilah mana bilik kosong, tak nak menumpang rumah orang, dia kata. Jadi bila dengar keluhan macam tu, sebagai seorang bos, rasa bertanggungjawab lah. Jadi bos dia pada hari pertama Kak Obi ni kerja, carilah mana-mana rumah kosong, mana-mana bilik kosong yang boleh Kak Obi tinggal. Dalam cari dan nak sampai petang, akhirnya bos Kak Obi jumpa satu rumah. Bukan satu bilik, tapi satu rumah yang boleh disewakan. Terletak di Kota Kinabalu, tapi ini bukan rumah pangsa, rumah apartmen. Lebih besar dia punya keluasan rumah tu. Jadi bila dengar apartmen nak disewakan tahun 1997, yang ada dalam kotak Kak Obi pada waktu tu mesti mahal. Rumah, kalau bilik pun mahal dekat Kota Kinabalu tu, lagilah rumah. Tapi lepas ditanya dengan bos dia cakap, jangan risau Obi, dia kata, rumah ni sewanya murah. Jadi bila Kak Obi dengar, satu rumah sewanya macam satu bilik. Kalau bilik pada waktu tu sewanya lebih kurang 150, ini rumah, satu rumah apartmen hanya RM200. Murah kau mainnya. Bila dengar macam tu, benda pertama yang terlintas dekat kepala Kak Obi adalah mesti rumah ni ada masalah. Tapi apa yang Kak Obi jangka memang betul-betul terjadi. Bila dia sampai dekat rumah tu, dia tak jumpa dengan tuan rumah, dia cuma hanya jumpa dengan pemegang kunci. Jadi pemegang kunci tu ada dekat depan rumah, dah siap-siap dengan kunci. Dan bila Kak Obi sampai dengan beg-beg pakaian, dia terus bagi kunci tu pada Kak Obi. Kak Obi ambil dan bagilah duit sewa rumah dan juga duit deposit. Bila Kak Obi masuk dalam apartmen tu, punyalah dia terkejut sebabnya kipasnya terbuka. Tapi pada waktu tu dia fikir mungkin pemilik kunci tu, yang pemegang kunci tu, yang buka kipas tu. Tapi bila difikir-fikirkan semula, mustahil. Sebabnya, waktu Kak Obi sampai, ambil kunci daripada pemegang kunci, dia yang buka mangga, dia yang buka grill dan juga buka pintu. Pintu dan juga mangga yang ada pada waktu tu seperti seolah-olah dah 3-4 hari tak dibuka. Jadi bila dia masuk, kipas terbuka. Kipas ke ruang tamu. Dia pun tutupkanlah kipas. Benda kedua yang dia terkejut adalah tika. Dalam rumah tu ada, bukan tika, kapet. Ada kapet. Dan kapetnya sangat baru.
Dalam hati Kak Obi, bagus juga. Aku tak sempat nak beli kapet, nak beli tikar. Dah ada orang sedekahkan kapet dengan tikar. Dan cumanya dia kata, ada lagi satu benda yang agak pelik. Tapi dia fikir mesti ada sesuatu yang tak kena dengan alam sebelah. Iaitu, dekat dalam rumah tu, dekat tengah-tengah rumah, ada beberapa alat sembahyang orang Cina yang colok-colok tu, diletakkan di tengah rumah seolah-olah tengah menjalani satu upacara. Bila dah macam tu, Kak Obi kata, mesti dalam rumah ni ada yang tak kena dan aku tak ada pilihan. Aku terpaksa tinggal dekat dalam rumah ni sebab rumah ni sewanya murah. Dalam keadaan sekarang, tak ada pilihan lain. Pada masa yang sama, lupa abang nak cerita. Kak Obi dapat melanjutkan pelajaran dekat Kota Kinabalu. Jadi, tujuan dia bekerja dekat Kota Kinabalu selain daripada nak tambah ekonomi, pada masa yang sama nak juga belajar secara part-time. Jadi dia kata dia buat dua benda dalam satu masa. Jadi bila dia masuk dalam rumah tu dengan kipas terbuka, dengan kapet baru, ada pula alatan-alatan sembahyang orang Cina, dia fikir rumah ni ada sesuatu yang tak kena dan dia tak ada pilihan dan dia kena beranikan diri. Dia tak boleh terlalu takut. Apa yang Kak Obi jangka memang betul-betul terjadi. Masa dia masuk rumah tu, dia tarik almari, tolak almari, bersih-bersihkan katil, bersih-bersihkan, sebab dalam rumah tu masih lagi ada beberapa perabot. Jadi dia kemas-kemaskanlah seluruh rumah. Malam tu dia tidur. Benda pertama yang dia kena ganggu adalah bunyi bising. Mula-mula dia ingat bunyi bising tu berasal daripada jiran. Mula-mulanya. Jadi malam tu dia tidur je lah macam biasa. Dia fikir mungkin jiran-jiran tu sengaja nak memindah-mindahkan rumah, saja nak menolak menarik perabot. Jadi rumah apartmen kan, walaupun rumahnya besar tapi masih lagi bersebelahan dengan rumah-rumah yang lain. Jadi mungkin rumah-rumah lain tu tengah mengatur-ngatur perabot sempena nak air raya ke, nak perayaan ke. Jadi dia biarkanlah. Besok pagi ni dia pergi kerja macam biasa. Bila bos tanya macam mana keadaan rumah, Kak Obi terus bagi good, bagus. Bagus dia kata rumah tu. Bos terima kasih sangat-sangat. Walaupun Kak Obi rasa macam tak senang sebenarnya, tapi dia tak nak mengecewakan bos dia yang bersusah payah mencarikan rumah untuk dia. Jadi malam kedua dia balik rumah tu, benda yang sama terjadi, iaitu bunyi orang menyapu pula. Kali ni bunyi orang menyapu, bunyi orang mandi dekat bilik air. Dan bila Kak Obi dengar macam tu, hati dia kata, ini orang sebelah. Ni nak nyedapkan hati ni, orang sebelah ni. Ni bukan daripada rumah dia. Okeylah. Malam ketiga, abang dipendek-pendekkan cerita sebab panjang juga cerita ni. Malam ketiga, untuk malam ketiga ni, Kak Obi tak dengar apa-apa. Tak ada bunyi orang basuh baju, tak ada bunyi orang memandi, tak ada bunyi orang narik tolak perabot, tak ada. Pelik. Okeylah. Dia kata mungkin benda yang tinggal dekat dalam tu dah tak ada lagi. Dah pergi ke mana-mana lah kan. Sebabnya dah ada orang yang tinggal. Sepanjang Kak Obi duduk dekat rumah tu, 3 hari tu, ada sesuatu benda yang Kak Obi pelik, iaitu setiap kali Kak Obi keluar daripada rumah, jiran dekat depan rumah dia mesti mengintai-ngintai daripada langsir. Dan bila dah 3-4 kali mengintai, Kak Obi pun rasa tak sedap hati. Dia pun duduk berlama-lama lah dekat depan rumah dengan harapan jiran dia keluar daripada rumah dan bertanya khabar dengan dia. Apa yang diharapkan memang betul-betul terjadi. Jiran dia keluar daripada rumah dan tanya beberapa soalan. Soalan yang pelik ialah, tinggal seorang ke kat rumah ni? Waktu tu Kak Obi tak naklah cakap dia tinggal sorang-sorang. Sebab mungkin dengan bunyi-bunyi bising yang mungkin datang daripada rumah dia. Jadi dia cakap lah, tak adalah kak, saya tinggal dengan kawan-kawan saya. Kadang-kadang berdua, kadang-kadang bertiga. Lepas tu kakak tu cakap, oh patutlah rumah ni bising. Dah agak dah, mesti ada yang tak kena. Dan alang-alang dah berjumpa dengan jiran, teruslah Kak Obi tanya satu soalan. Kak, dulu yang tinggal rumah ni siapa? Lepas tu akak tu pun beritahulah, yang tinggal rumah ni dulu adalah sepasang suami isteri, satu keluarga, ada anak. Dia adalah orang Cina. Tak tahulah, selepas 3-4 hari tinggal dekat rumah ni, dia terus terburu-buru keluar daripada rumah. Dia keluar pada waktu malam. Besoknya baru dia datang balik ke rumah ni dan ambil-ambil barang keluar. Cuma dia tertinggal beberapa perabot yang dia tak sempat nak ambil. Jadi bila Kak Obi dengar macam tu, dia terfikir, adakah bunyi-bunyi yang datang, yang dia dengar pada setiap malam berasal daripada rumah dia?
Jadi dia buat eksperimen. Untuk malam seterusnya, dia tak buat apa-apa aktiviti di siang hari. Dia tengok ada tak berlaku apa-apa bunyi pada malam tu. Memang tak ada. Jadi malam seterusnya, Kak Obi buat satu aktiviti. Dia pergi ketuk dinding, angkat meja, tolak pintu, buka tutup pintu. Macam-macam aktiviti dia buat. Pada malamnya, benda yang sama dia dengar. Orang ketuk dinding, buka pintu, buka tutup pintu, buka pintu, tutup pintu, berjalan-jalan seperti meniru apa yang Kak Obi buat pada siang hari. Pada waktu tu Kak Obi baru percaya yang bunyi-bunyi tu semua datang daripada rumah dia, bukan daripada rumah jiran-jiran. Tapi yang peliknya, benda tu macam meniru apa yang Kak Obi buat. Jadi untuk malam-malam seterusnya, Kak Obi buat eksperimen lain. Eksperimen dia adalah dia cuba tarik kerusi, dia cuba buka tutup tingkap. Sama, malam tu akan terjadi benda yang sama. Waktu tu Kak Obi tak rasa takut, dia rasa macam hibur pula. Dia kata, hiburan dia kata. Tapi benda ni bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang menarik sebenarnya. Bila satu malam tu dah nak dekat waktu exam, Kak Obi kena stay up pada hari Sabtu tu untuk study lebih. Sebab nak exam, waktu dia tengah study, waktu tu dia kata rambut dia agak panjang. Dia kata waktu dia agak panjang, dia menghadap meja sambil menulis dekat atas meja, tiba-tiba dia rasa nampak macam ada orang dekat sebelah dia. Dia boleh perasan melalui rambut dia yang berjurai, dari cerah-cerah rambut tu dia nampak memang ada orang berdiri sebelah dia. Dan bila dia toleh sebelah, tak ada orang. Dan dia sambung balik study. Waktu dia sambung study, tiba-tiba selang 2-3 minit, datang balik benda tu sebelah dia. Bila dia pandang, tak ada balik. Benda tu hilang balik. Jadi, tahulah Kak Obi, sebenarnya setiap malam, dia ditemani dengan sesuatu yang duduk dekat rumah tu. Untuk meyakinkan rasa diri ni, menambahkan keyakinan diri, Kak Obi terus cakap macam ni. Malam yang sama, dia cakap, saya tahu awak duduk dekat rumah ni. Mungkin awak duduk dekat rumah ni lebih dulu daripada saya. Tapi saya mohon izin, janganlah kacau saya. Saya ada aktiviti saya ada kehidupan saya. Awak ada kehidupan awak ada aktiviti awak. Awak nak buat apa, buatlah. Tapi jangan mengganggu kehidupan saya. Itu yang Kak Obi cakap. Dan selepas Kak Obi cakap macam tu, dia punya keyakinan diri, keberanian diri dia naik. Rasanya macam, tak ada apa-apa. Dia boleh handle. Tapi malam seterusnya, walaupun Kak Obi dah cakap macam tu, tetap juga tolak kursi, tarik kursi, meniru apa yang Kak Obi buat pada siang hari. Jadi Kak Obi cakap, lantaklah. Aku dah bagi cakap warning macam tu, kau nak buat, kau buatlah. Tapi satu malam tu, ada satu peristiwa yang menyebabkan gangguan dekat dalam rumah tu berkurangan. Bila satu hari tu, Kak Obi tengah tidur, tiba-tiba dia dengar macam ada orang mencakar dinding. Tapi dinding yang dicakar bukanlah dinding dalam rumah, tapi dinding dekat balcony. Jadi dia yakin benda tu yang mengacau dia, yang makcik Rockers tu. Sebab berdasarkan daripada gesekan jari jemari yang dekat dinding tu, rasanya kukunya tajam lah dia kata. Jadi benda tu kerek banyak kali. Dekat kawasan balcony tu ada beberapa kawasan cermin nako, tingkap nako yang dah tak berapa nak kukuh. Jadi biarkanlah Kak Obi biarkanlah benda tu mencakar, tah macam mana benda tu tercakar, cermin jatuh. Maksudnya cermin tingkap nako tu jatuh. Bila jatuh, Kak Obi cakap daripada bilik kuat-kuat. Dia tak berani keluar, dia kata. Dia cakap daripada bilik kuat-kuat. Kan dah jatuh tingkap, siapa nak bayar? Kau nak bayar ke aku nak bayar? Bukan aku yang buat, kau yang buat, kau yang kena bayar. Menjawablah kau dengan tuan rumah. Macam tu. Berani kan? Kalau abang memang taklah. Abang takkan cakap lagi selimut selubung sama satu badan abang selubung ni kena macam tu, ataupun pasang ayat ruqyah, ayat Quran kuat-kuat. Kalau abang, tapi Kak Obi ni memang semangat lain macam lah. Memang ada semangat yang walaupun perempuan tapi semangatnya lain macam.
Sejak daripada tu yang pelik kan, sejak daripada tu tak ada lagi, gangguannya makin kurang dan boleh kata ada cuma sekali-sekala. Agaknya macam dia rindu nak buat gangguan, dia akan ganggu. Tapi sejak daripada Kak Obi marah dia jatuhkan cermin tu suruh bayar, agaknya benda tu takut kok kena bayar dengan tuan rumah, dia pun tak banyak buat gangguan. Kalau ada pun sekali-sekala. Dan cerita ni selepas daripada tu Kak Obi pindah, melanjutkan pelajaran, pindah daripada rumah tu. Dan dia rasa itu adalah kenangan lucu. Dia bukan kenangan seram. Lucu. Abang tak rasa lucu. Kalau lah abang kan tinggal bujang juga kan. Kalau seorang-seorang kena dengki, mujurlah abang ada budak rumah yang menyewa sama-sama dengan abang kan. Jadi tak adalah seram sangat. Kalau abang seorang-seorang, abang rasa tak berani lah, abang pindah lah. Tapi Kak Obi memang abang respect lah. Memang terror. Akak memang terror Kak. Saya memang tak sanggup. Kak Obi akhirnya pindah daripada rumah tu dan rumah tu kekal misteri sampai sekarang. Cerita yang kedua ni pun abang dapat daripada email berlaku pada tahun 2003 dekat Bangi, Selangor. Diceritakan kepada abang oleh seorang lelaki yang bernama Carlos. Pada 2003, dia waktu tu masih lagi sekolah lah. Lepas-lepas SPM, waktu tu macam tu lah. Dan dia ada kawan-kawan yang memang rancak. Kawan-kawan motor rancak. Yang dia orang ni kalau ke mana-mana memang berenam. Naik motor, tiga motor, berenam, dua monceng. Dan ke mana-mana dia orang pergi memang dia orang suka. Tapi dia kata dalam banyak-banyak aktiviti, Carlos cakap, dia ada satu aktiviti yang menjadi kegemaran dia, iaitu bila mak ayah dia tak ada kat rumah. Dia pula ni dua beradik je. Dia tak ramai beradiknya, dua beradik je. Mak bapak dia ni pula selalu pergi outstation. Ia ke negeri-negeri lain lah, kadang-kadang keluar negara. Dan setiap kali mak bapak dia pergi outstation, Carlos akan panggil. Carlos dengan abang dia akan panggil kawan-kawan berpesta dekat rumah tu. Bukan pesta apalah. Dia kata kebanyakan masanya adalah tengok bola lagi. Dia orang suka tengok bola dan juga tengok wrestling. Itulah aktiviti kalau dia orang berkumpul ramai-ramai. Sambil makan kuaci. Makan kacang nganyin cap tangan. Sambil dia kata. Tapi dia kata, dia paling seronok kalau mak bapak dia tak ada pergi outstation. Nak jadi cerita lah. Tahun 2003 pada waktu tu, mak bapak dia pergi outstation dekat Terengganu. Habis je mak bapak dia naik kapal terbang pergi ke Terengganu, dia pun roger kawan-kawan dia, telefon, mai datang rumah. Dia kata, mak bapak aku tak ada kat rumah, boleh kita berpesta-pesta tengok wrestling ramai-ramai. Oh, kawan-kawan dia berpusulah datang. 6 orang tu datang setia menemani. Kononnya macam nak menemankan si Carlos ni supaya takut tinggal kat rumah seorang-seorang lah agaknya pada waktu tu. Padahal dia ada abang dia. Tapi abang dia pun join sama-sama juga rancak dekat rumah tu. Ceritanya bermula pada satu malam 2003 tu, diorang berkumpul ramai-ramai kat dalam rumah. Selepas tengok bola pun habis lebih kurang pukul 2, pukul 1 macam tu. Dan diorang ni boring duduk rumah 6 orang, tak tahu nak buat apa. Jadi Carlos bagi cadangan. Jomlah kita pergi cari awet-awet kilang. Sebab dekat kawasan Kajang dan juga Bangi memang banyak kawasan kilang. Jadi banyaklah minah-minah kilang kadang-kadang buat OT balik tengah malam, berjalan berdua, bertiga tepi jalan. Nampaklah diorang pakai uniform biru, uniform putih, uniform hijau macam tu. Jadi diorang ni memang antara kegemarannya, Carlos kata pada waktu tu, muda-muda lah kan. Dia suka dengki-dengki minah-minah kilang ni. Dek, seorang-seorang ke? Macam tu. Bawa motor pret sebelah budak kilang tu. Budak-budak kilang tu kadang-kadang marah lah kan sebab kena dengki macam tu. Dia rasa seronok. Satu hiburan dia kata. Bukan buat apa pun, suka-suka je. Tapi pada malam tu, diorang pergi dekat kawasan kilang. Kononnya nak cari budak kilang. Merayau punya rayau. Akhirnya jumpalah dua budak perempuan tengah berjalan pakai uniform warna biru. Dia tahulah uniform warna biru tu adalah salah satu yang bekerja kilang dekat kawasan tu. Iaitu kilang tu memang uniform dia biru. Memang dia tahu. Dekat-dekat je kawasan situ. Waktu tu dia kata lebih kurang pukul 12 pukul 1 macam tu. Jadi dia pun pergilah mendekati dua orang budak perempuan ni. Dikacaulah budak perempuan ni. Marahlah budak perempuan tu. Sampai budak perempuan tu nak baling-baling batu lah. Baling geng-geng macam ni. Baling batu lagi lah, dia seronok dengki. Pret. Jadi macam tak selesa budak perempuan tu jadinya. Tapi dia kata okey, tak ada masalah. Dan dia pun
Tujuan dia pada masa yang sama nak memastikan budak perempuan tu berjaya lah balik rumah. Mulia tujuannya sebenarnya tu. Jadi budak perempuan tu pun akhirnya bila sampai dekat rumah dia, tak jadilah dia orang dengki lagi. Cari lain, minah kilang lain. Cari ke sekitar Bangi, tak jumpa. Akhirnya kawan dia kata, apa kata kita pergi dekat satu kawasan dekat Bangi, iaitu kawasan yang dekat dengan Darul Shifa, dia kata. Sebab kat situ dia kata ada rumah-rumah flat. Jadi kat kawasan rumah flat tu pula, ramai pula minah-minah kilang duduk situ. Oh, jadi diorang pun bertiga motor ni, 6 orang semua sekali pun bergeraklah ramai-ramai pergi ke kawasan Bangi yang ada dekat kawasan Darul Shifa tu. Jadi bila diorang sampai dekat situ, dia kata lebih kurang pukul 2 pagi. Dia kata memang selalunya 2 pagi adalah minah-minah kilang. Jadi diorang ni 3 motor berpecah dalam 3 kawasan yang berlainan. 3 berpecah. Jadi si Carlos ni dengan kawan dia dekat belakang pun merayau daripada jauh. Dah nampak seorang minah kilang. Minah kilang tu pula selalunya bertudung-tudung. Tapi ni tak. Minah kilang berebang rambutnya. Panjang lah tu dia kata rambutnya. Mengkeriting-keriting rambutnya. Macam tahun-tahun 80-an punya berambut. Wih, kita ada minah kilang, dia kata. Dia pun mendekati minah kilang tu. Minah kilang tu berjalan. Dia pun mengekor. Tapi slow lah. Sambil-sambil tu dia dengkilah. Dek nak pergi mana? Kenapa senyap? Wah, sombong dengan abang. Abang nak minta nombor telefon, boleh lah. Apa pun soalan yang Carlos tanya pada waktu tu, benda tu senyap. Tak jawab, ya tak jawab tak. Terus dia berjalan. Dengan rambutnya yang mengerbang-ngerbang panjang menutupi kawasan muka. Rambutnya paras-paras lepas bahu lah katanya. Jadi bila dah macam tu, makin panaslah Carlos. Tak menyahut budak ni. Lagi dia pret-pret. Jadi perah-perah motor. Makin dia tanya soalan. Tapi tak jalan. Perempuan tu jalan je. Tak tengok kiri, tak tengok kanan. Hati dah panas kata Carlos ni. Selalunya kurang-kurang kena baling dengan batu ke, kena maki ke. Seronoklah dia kata. Akhirnya dia buat keputusan, halang perempuan tu betul-betul depan perempuan tu. Dia parking motor dia betul-betul depan perempuan tu, menghalang perempuan tu daripada jalan. Perempuan tu terberhenti. Dia tak bercakap apa, dia sambil tunduk je muka dia. Jadi pada waktu tu Carlos marah. Dia kata, sombong lah, aku tak pernah jumpa lah minah kilang sombong macam kau. Ditanya soalan tak mau menjawab. Lepas tu diajak berborak pun tak mau. Habis je Carlos merungut. Perempuan tu tunjukkan siapa dia yang sebenar. Diangkat mukanya dan sangat putih, kata Carlos. Putihnya sampai mata tak ada, hidung tak ada, telinga tak ada, mulut pun tak ada. Lapang macam tu je. Putih sangat, dia kata. Waktu tu terdiam. Dia baru teringat. Ini orang ke bukan? Ini kawasan Darul Shifa. Darul Shifa ni adalah tempat orang berubat-ubat. Jangan-jangan benda ni, tak sempat fikir, terus tak sempat nak perah minyak, tolak motor pakai kaki, berdayung. Waktu tu dia kata dia punyalah takut benda tu bunyi. Seram tengah malam cerita macam ni. Benda tu bunyi lah kan. Bila dah tunjuk mukanya kosong, benda tu apa lagi lah. Tergelak-tergelak lah kan. Tergelak-tergelak sebab dia nampak Carlos tu takut. Carlos pun pergi, zoom keluar. Pergi daripada kawasan tu dan dia terus menuju balik rumah dia. Selang beberapa minit, kawan-kawan dia yang berdua pun balik rumah. Sampai dekat depan rumah. Dia pun enam-enam masuk dalam rumah. Bila Carlos tengok kawan-kawan dia masuk, dia pun tanya dengan kawan-kawan dia, kau kenapa gelabah? Rupanya, selepas Carlos kena dengki dengan makcik Rockers tu, kawan-kawan dia nampak Carlos pergi daripada depan makcik Rockers tu. Pergilah meninggalkan makcik Rockers tu. Dan kawan-kawan dia sambung dengki perempuan tu. Dan kawan-kawan dia yang bermotor berdua tu pun kena benda yang sama. Jadi malam tu dah masing-masing menggigil. Ketakutan sebab dia kata muka perempuan tu bermain-main kat pemikiran dia. Jadi malam tu dia kata sejak daripada malam tu sampai besok pagi, keenam-enam mereka tu demam. Demam terkejut, dia kata. Taubat, dia kata. Itu jadi ubat sebenarnya. Jumpa benda-benda macam tu pada masa yang sama jadi ubat. Dah tak berani lagi nak dengki-dengki awet kilang. Sejak daripada tu kalau dia bawa motor, terutama dekat kawasan-kawasan Bangi, dia kalau nampak budak minah kilang pakaian uniform apa pun warna pakaian, tak berani dia tegur, tak berani dia nak berhentikan motor ke, buat apa dengki-dengki semacam dengki pun tak berani, dia kata. Dia takut peristiwa lama berulang kembali.
Cerita yang ketiga ni agak best, sedih dan sesuatu yang abang belum pernah dapat lagi. Kisah berkenaan dengan macam mana seorang lelaki yang sangat baik, yang melindungi adik-beradiknya, tapi akhirnya berakhir dengan dia menjadi gila. Tapi sekarang dia dah meninggal lah. Dia menjadi gila. Cerita ni disampaikan oleh seorang pakcik. Abang panggil pakcik lah walaupun umur dia agak jauh daripada abang. Berlaku pada tahun 1983 pada waktu tu dekat Pontian, Johor. Okey. Dia kata, Pak Cik Badrul, abang cakap Badrul je lah, senang nak cerita, senang nak nyebut-nyebut lah kan. Badrul pada waktu tu dia kata dia ada 6 orang adik-beradik. Tapi pada satu hari lebih kurang 20 tahun sebelum tu, lebih kurang kalau 83, 20 tahun sebelum tu jadi 63 lah kan. Mak dia dengan bapa dia ambil seorang anak angkat perempuan. Tapi budak ni pelik. Budak ni pelik, kata Badrul, adik bongsu dia ni. Memang mak dia susukanlah, jadikan adik susu untuk muhrim kan. Jadi dia kata budak ni daripada mak dia ambil daripada kecil sampailah ke besar, dia anak perempuan satu-satunya dalam keluarga tu. Dan dia orang semua, abang-abang yang lelaki ni semua sayang, dia kata. Tapi adik perempuan dia ni pelik. Adik perempuan dia ni setiap kali kalau ada cerita ataupun benda-benda yang berkaitan dengan mentera-mentera ataupun dengan tangkal-tangkal, dia memang seronok sangatlah. Memang dia akan cuba nak belajar, dan keluarga dia, Badrul dan juga abang-abang yang lain selalu halang untuk mengelakkan daripada si adik ni belajar benda yang bukan-bukan. Tapi benda yang bukan-bukan ni jugalah yang menjadi titik kepada cerita ni. Pada tahun 1983, si adik perempuan ni, adik yang paling bongsu ni, dia kahwin dengan seorang pegawai bank dan menetap dekat Pontian, Johor. Diorang ni semua dekat kawasan Pontian lah ni. Menetap dekat Pontian, Johor. Salah. Diorang dekat Muar. Cerita ni kat Pontian. Salah cerita. Minta maaf, Pakcik. Okey, pada 83 si adik perempuan ni kahwin dengan seorang pegawai bank dan diorang menetap dekat Pontian, Johor. Keluarga Badrul dan mak ayah dia duduk dekat Muar. Pada satu hari tu, bila mak bapak dia dapat tahu yang suami kepada adik dia ditugaskan pergi ke seminar dekat Kuala Lumpur. Seminar berkenaan dengan bank-bank jugalah. Jadi tinggallah si adik perempuan ni sorang-sorang kat rumah. Jadi mak ayah dia ni minta abang yang sulung. Sebab pada waktu tu abang yang sulung ni kerja kampung. Abang yang sulung temankan adik dia yang bongsu ni. Sebab dia kata abang yang sulung ni, yelah, waktu tu dia masih lagi bujang dan dia masih lagi kerja kampung dan ada masalah untuk menemankan adik perempuan. Abang-abang yang lain dah kerja office lah semua. Jadi bila dah dapat tahu adiknya tinggal seorang-seorang, mak bapak pun minta lah si abang sulung ni pergi temankan adik. Okey. Ceritanya tamat dekat situ. Pada satu hari, selang seminggu, tiba-tiba abang sulung dia ni balik ke kampung. Pada waktu tu Badrul ada kat kampung. Bila Badrul ada kat kampung, abang dia cerita yang adik dia ni buat sesuatu yang kurang baik. Nanti bawa abang ceritakan balik. Jadi bila keluarga tanya kat abang sulung dia ni sebenarnya apa yang adik dia lakukan, abang dia cakap bila dia dapat arahan lah daripada mak ayah dia untuk teman adik perempuan dia terus pergi. Dan bila dia sampai kat sana, dia kata benda pertama yang dia perasan, adik perempuan dia ni pelik. Sebab dia kata adik perempuan dia ni seolah-olah ada tangkal dekat lehernya. Bila masa adik perempuan ni ada tangkal, dia pun tak tahu. Dia kata nampak macam rantai tapi tangkal. Dan ditambah pula setiap maghrib, adik dia akan nyalakan kemenyan dan asapkan kemenyan sekeliling rumah. Pada waktu tu si abang ni tanya kenapa adik dia buat macam tu. Adik dia kata ini adalah untuk mewangi-wangikan rumah. Pelik dia kata. Tak pernah dia ajar nak mewangikan rumah pakai kemenyan. Selalunya kalau mewangikan rumah, dia kata dia gunakan minyak wangi. Pada waktu tu bukanlah tahun 1960-an kan. 1980-an dia kata dah ada dah minyak wangi. Spray kat kapet pun ada pada waktu tu dia kata. Tapi takkanlah guna kemenyan. Tapi bila dia desak adik perempuan dia ni, akhirnya adik perempuan dia ni beritahu. Mungkin abang ni tegas sikit dalam agama kan orangnya. Adik perempuan dia beritahu sebenarnya dia dah belajar satu ilmu mengikat suami.
Jadi bila dengar macam tu, marahlah si abang. Marah si abang kenapa adik dia belajar benda yang bukan-bukan. Sebabnya, asap kemenyan tu bukan sebarang asap kemenyan. Asap kemenyan tu adalah kemenyan yang telah dijampikan. Kalau dia asapkan satu rumah dan suami dia bau asap tu, suami dia tak akan cari perempuan lain. Suami dia akan setia dengan adik perempuannya. Tapi si abang sulung ni cakap, ini tindakan yang salah. Salah di sisi agama. Waktu abang dia cerita tu memang dah jadi rancak. Mak ayah dia pun dah jadi rancak. Dah lain macam dah. Bila dengar cerita daripada abang dia tu, abang dia sambung lagi lepas tu. Abang dia cakap esoknya, lepas dah bergaduh dengan adik perempuan ni, esoknya suami dia balik. Sebab suami dia balik awal sebab suami dia dalam keadaan yang tak sihat. Punyalah si abang sulung ni terkejut bila tengok adik ipar dia kurus kering. Macam tak makan. Pada waktu tu dah lain macam. Si abang ni dah lain macam. Abang ni terus attack adik perempuan dia ni. Apa sebenarnya yang kau dah buat dekat suami kau? Rupanya adik dia mengamalkan belajar ilmu mengikat suami. Sampaikan suami dia dah tak ingat benda lain. Dia ingat bini je. Bukan nasi kangkang, tapi benda yang lain daripada nasi kangkang. Dan disebabkan tu juga yang menyebabkan si adik ipar ni tak boleh lama-lama jauh daripada bini. Terduduk teringat bini dia tu. Sampai nak makan ingat muka bini. Baguslah juga sebenarnya. Tapi bukanlah bagus. Maksudnya ingat bini tu bagus. Tapi sampai mandi ingat bini. Makan ingat bini. Tengok muka kawan pun nampak muka bini. Itu bukan benda yang bagus kan. Muka bos. Abang nak cakap apa? Muka bos pun tengok muka bos. Tengok macam muka bini. Tu bahaya. Jadi abang minta maaf saya tergelak. Okey. Sambung balik Jadi dia kata ini bukan benda yang bagus. Malam tu juga abang dia dengan suami dia, dengan adik perempuan dia berbincang. Sebenarnya bukan bincang, bergaduh malam tu. Abang dia bongkarkan sebenarnya apa yang adik perempuan dia buat. Walaupun yang buat tu adalah adik perempuan dia, tapi dia rasa itu benda yang salah. Bila si suami dia dengar ni, jadi gaduh besar malam tu. Bila jadi gaduh besar malam tu juga adik perempuan dia halau si abang ni keluar daripada rumah. Malam tu abang dia tidur dekat bus station Pontian. Dan besok pagi naik bas terus balik ke Muar. Itu yang dia cerita tu. Okey, bila dah sampai dekat rumah, yang tu abang dia cerita, jadi Badrul dengar cerita tu, dia rasa macam tak mustahil. Sebab memang dia tahu adik perempuan dia daripada kecil memang pelik-pelik. Tapi benda yang buruk bukan berhenti tahap tu aja. Sejak daripada tu, Abang Long dia ni selalu termenung. Dan bila tanya, abang dia cakap setiap malam abang dia akan mimpi adik perempuan dia datang cekik dia. Dan disebabkan tu abang dia rasa jadi murung selepas tu. Makan dah tak selera. Dan lebih teruk lagi, pernah sekali dia orang nampak abang Long dia ni seolah-olah macam nak bunuh diri. Bukanlah nak bunuh diri, dia kata seolah-olah macam nak hiris-hiris tangan pakai pisau. Dia nampak abang Long dia bertindak macam tu. Sebenarnya abang Long dia tak pernah bertindak macam tu. Tapi dia kata mungkin disebabkan adik perempuan dia dah meletakkan sihir pada si abang sulung ni. Sebab abang sulung ni membongkarkan rahsia dia. Jadi dia bagi sihir sampai abang Long dia macam nak bunuh diri. Malam-malam mimpi benda yang bukan-bukan. Keadaan bertambah teruk bila satu hari abang Long dia mengamuk dekat rumah gunakan parang. Dan lepas kejadian tu, abang Long dia ditangkap dan dimasukkan dekat dalam hospital bahagia, hospital gila untuk rawatan. Tapi Alhamdulillah abang Long dia berjaya berpulih walaupun tak pulih sepenuhnya. Dan akhirnya, ialah dapat berjaya dipulihkan, akhirnya keluar. Apa jadi dengan adik perempuan dia dengan suami dia? Jadi bila abang Long dia dah mula gila, abang Long dia dah yang tak kena, keluarga pun ada keadaannya kucar kacir. Jadi si ayah ni hantarkan telegram pada si anak perempuan ni suruh balik, suruh jelaskanlah benda ni, buatkan benda ni cepat-cepat selesai. Tapi jawapan yang ayah dia dapat adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Rupanya malam tu, selang beberapa malam selepas tu, mereka suami isteri bergaduh dan adik perempuannya dihalau daripada rumah. Diceraikan dengan suami dia dan dihalau pada rumah. Dan kat mana adik perempuan dia sekarang? Sampai ke hari ini, Badrul dan juga keluarga dia tak tahu mana adik perempuan dia pergi. Adik perempuan dia hilang macam tu aja.
Seolah-olah adik perempuan dia macam dah berjumpa dengan orang lain, dengar ceritanya macam dah jumpa dengan orang lain, dah kahwin dengan orang lain. Puas Badrul dengan keluarga yang cari, tapi adiknya tak berjumpa. Abang dia dah berjaya keluar daripada hospital bahagia, tapi dah pun meninggal dalam beberapa tahun yang lepas. Tapi peristiwa ni dia kata walaupun tidak seram, dia harap abang ceritakan, abang sampaikan, moga-moga menjadi pengajaran dan iktibar untuk semua. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan pada hari ni. Ini nak cerita sikit lah. Abang kan buat perapan sate kan? Hari tu ada seorang chef tau. Abang bukan nak nak mengangkat diri, tapi abang nak berkongsi. Ada seorang chef yang abang sebut nama dia, semua orang tahu. Semua orang tahu siapa chef ni. Dia datang ke Melaka. Dia kata dia nak jumpa abang. Okeylah. Dia pun ada dekat hotel dekat Melaka. Dia kata, abang ingat dia nak jumpa abang sebab dia minat abang. Bukan. Dia bukan minat abang. Dia tak tahu pun. Dia kata dia jumpa abang punya perapan sate ni dekat Shopee. Dan dia pun belilah, dia kata. Lepas dia beli, dia masaklah perapan sate tu. Abang sebenarnya bila dia kata dia masak perapan sate tu, abang kecut perut tau. Sebab dia ni seorang chef yang terkenal, agak terkenal jugalah. Bukanlah paling terkenal. Bukan Chef Wan Dia ni agak terkenal juga. Dan dia ni dekat dalam Instagram, TikTok, dia selalu kritik tentang masakan orang. Dan mulut dia ni boleh dikatakan mulut yang pedas jugalah. Kalau dia tak suka masakan tu, kat situ juga dia tapau orang tu punya masak. Bukan tapau, maksudnya dia hentam orang tu punya masakan. Tapi bila dia jumpa abang, dia cakap apa? Terima kasih sebab buat satu perapan yang dia rasa sesuai untuk sate. Abang macam, ya, tekak kita lain-lain kan. Tekak abang tak boleh cakap abang punya perapan sate tu memang 100% sedap. Sebab abang memang makan daripada kecil. Memanglah abang rasa sedap kan. Tapi tekak orang lain rasanya. Tapi bila chef tu cakap, abang rasa macam, lega, siap baik. Sebab selalunya abang tengok dekat TikTok, dekat Instagram, dia kalau mengentam masakan orang tu, macam orang tu tak wujud lah kat dunia ni. Dia memang hentam lain macamnya ni. Tapi Alhamdulillah, dia cakap perapan sate abang ni sedap, dia kata. Dia kata tu je lah sedap. Dia tak adalah memuji-muji. Oh, sedap gila macam makanan kayangan. Tak adalah cakap macam tu. Cakap sedap lah. Boleh teruskan, dia kata. Macam lega. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan pada hari ini. Moga-moga menjadi iktibar dan hiburan kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Cerita 2 hari lah akan datang ni, ceritanya best, panjang, tentang seorang jiran. Okey, hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.